Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah kata habis pembedahan appendix ni, saya ada dua kekurangan, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu tidak lagi boleh menahan kentut dan tidak lagi boleh menahan buang air besar. Jadi nak boleh sampai ke masjid ni 3 kali ambil air semayang. Daripada Batam Menah sampai ke sini, rumah ambil dah wuduk, sampai sini batal pula. Ambil pula last kali lewat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kena tahulah isu apa kan. Makan lebih sangat pun tak boleh, makan kurang sangat pun tak boleh. Jadi mudah-mudahan akan kembali normal balik lah. Baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi kepada tajuk yang baru, iaitu konsep pembahagian. Bila sebut tentang konsep pembahagian ini, dia ada falsafahnya. Sebab itu kalau tuan-puan tanya pada saya, faraid ini matlamatnya bukan untuk kaya. Kalau kita nak kaya, jawabnya adalah usaha sendiri. Faraid ini bukan suatu harta yang mengayakan kita. Walaupun yang kita dapat itu amountnya besar. Yang mana harta itu kalau ikut logik akal kita tak mampu untuk memiliki. Tetapi di sebalik yang kita perolehi itu akan ada falsafah di sebaliknya. Maka pada malam ini kita nak tengok falsafah-falsafah tersebut dituruti oleh kita selaku rakyat Malaysia ini ataupun tidak. Maka tuan-puan boleh nilai diri sendiri, tuan-puan boleh nilai orang di sekeliling. Barangkali juga yang jadi duk bergaduh sana sini adalah disebabkan tidak faham tentang konsep dan falsafah tersebut. Falsafah apa? Falsafah di sebalik hukum faraid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sistem faraid ini, pengiraan faraid ini bukan satu benda yang direka-reka. Ia datang daripada Allah. Bila datang daripada Allah, kepada siapa? Kepada kita manusia. Bila mana Allah Ta'ala yang buat, kita selaku hamba kena ikut. Walaupun ikut logik akal kita seolah-olah tidak terima, tetapi di sebaliknya itu, kalau kita belajar dan terus mencari ilmu, maka kita akan nampak akan hikmah Allah Ta'ala buat satu perkara. Baik, kita tengok yang pertama, falsafahnya iaitu tanggungjawab. Hukum faraid sebenarnya lebih menekankan kepada konsep tanggungjawab dalam kalangan waris-waris si mati. Tanggungjawab yang perlu ada sekarang ini apa dia? Iaitulah tanggungjawab untuk kita menuntut ilmu. Kalau sebut tentang menuntut ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah mendengar daripada jemaah sini dan jemaah yang lain-lain. Dia kata, Ustaz, saya ambil link Facebook masjid ini, bila mana Ustaz berceramah, saya send dalam grup family saya, grup family besar saya, anak saudara semua ada. Dan saya buat pula nota di hujung itu yang saya faham. Habis tu, setiap kali saya send tadi, tak ada yang komen, tak ada kata good, tak ada yang tanya, dan banyaknya buka pun tidak.
Dia kata siapa dia matlamat haji dalam grup tu? Dia kata anak-anak saudara, anak saya sendiri. Kenapa jadi begini? Sebab pemahaman kita memahami hukum faraid, memahami berkaitan dengan pengurusan harta pusaka ini adalah ilmu untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Maka bila mana pemahaman ini ada dalam diri kita, maka percayalah tuan-tuan dan puan-puan, pastinya kelak nanti membahagikan harta pusaka itu mengikut logik akal dan hawa nafsu. Kenapa? Sebab tidak berilmu. Bila tidak berilmu, cari ilmu pun tak nak, maka jadilah seperti begitu. Baik. Maka kalau kita fikirkan balik, siapakah yang akan menggantikan si mati menanggung nafkah orang yang berada di bawah tanggungan si mati semasa hayatnya? Sebagai contoh, saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, imam kita ini meninggal. Sekarang ni dah pandai dah buat contoh orang lain, dah tak diri sendiri dah. Bab mati ni, kita kait dengan orang lain. Imam kita meninggal, imam kita ni dah kahwin, ada isteri, ada anak. Sekarang ini siapa yang memberi nafkah, siapa yang menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya? Jawabnya adalah dia. Maka bila mana dia mati, dia ni siapa? Dia ini ayah, dia ini juga suami. Siapa pula yang kena menanggung isteri dan anak-anak dia? Isteri dia kerja, ustaz, isteri dia tanggung. Itu logik akal, hukum lain. Ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita lihat lagi, orang yang bertanggungjawab menggantikan si mati akan mendapat bahagian yang lebih banyak. Sebab itu bila sebut menanggung-menanggung ini, dalam masjid ini yang banyak menanggung, yang di sebalik tirai itu ke yang duduk di hadapan ini? Jawabnya yang duduk di hadapan. Maka kita pun mari terfikir tak? Yang saya tahu ustaz, kalau faraid ni lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Itu pun falsafah. Ingat saja-saja Allah Ta'ala suruh 2 bahagian pada lelaki, 1 bahagian pada perempuan. Ini tak 2 bahagian pada kita, rumah kita 2 tingkat, kita naikkan 4 tingkat. Yang adik perempuan tadi nak naik 2 tingkat pun tak boleh, sebab rumah tak ada. Kita kata, kau punya pasal sebab bahagian aku dah banyak ni, kau bahagian kau lah. Sebab kita nampak kepada duit, kita nampak kepada harta. Tapi falsafah di sebalik pembahagian itu, kita tak nampak. Kenapa? Kita buta. Kenapa buta? Sebab kita tidak menuntut ilmu dan lebih malang lagi, kita tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab semayang bukan main, bab jemaah bukan main, bab baca Quran bukan main. Kalau bab faraid, bahagi harta pusaka, jadi jahil pula dah. Maka kena hati-hati dalam bab ini. Maka yang pertama, individu yang terlibat bab tanggungjawab ini adalah anak lelaki. Kita akan tengok status anak lelaki ini bagaimana. Hukum faraid menjelaskan anak lelaki mewarisi harta pusaka ibu atau bapa mereka lebih banyak berbanding anak perempuan. Berapa kadarnya? Iaitu dengan nisbah kadar 2:1. Makna kata lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Kenapa ya? Maka jawabnya, hukum ini wajar memandangkan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh anak lelaki dalam urusan keluarganya itu yang ada. Sebab itu, bila sebut namanya lelaki, tuan-tuan haji ingat lagi ke tidak waktu akad nikah dahulu? Selesai saja akad nikah, maka telah terbeban satu tanggungjawab. Apa dia? Iaitu menjadi kewajipan kepada aku
untuk memberi makan, minum, pakai, tempat tinggal kepada Nuh, perempuan yang aku kahwini itu. No excuse, mesti sediakan. Tapi hari ini bijak pandai lebih hebat. Anak hari ini lagi hebat, bila saya sebut begini seolah-olah tak boleh terima. Kenapa? Sebab hari ini pandai sangat. Disebabkan dia nak kahwin tadi, dia cari yang isteri yang kerja sama dengan dia. Kita kata kenapa cari isteri bekerja? Baru mewah hidup ustaz, tak menyusahkan sebelah pihak. Dia tengok kau tu. Dan lebih malang lagi bila mana berkahwin, dia bahagi pula dah yang 4 item tadi. Makna kata abang bayar rumah, saya yang bayar benda-benda lain. Makan kita. Sedangkan Allah Ta'ala dah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Terletak kewajipan ke atas lelaki memberi makan dan pakai kepada isterinya dengan cara yang patut. Siapa yang suruh ni? Allah. Maka di sini akan diuji keimanan kita. Siapakah yang memberi rezeki? Allah. Siapakah yang suruh beri nafkah? Allah. Kalau yang memberi rezeki adalah Allah, yang suruh beri nafkah adalah Allah, jangan takut tentang kemiskinan, buat sahaja. Tapi malangnya tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali permohonan perceraian di mahkamah syariah yang dimohon oleh orang perempuan, majoritinya adalah bila dilihat kepada alasan bercerai, mesti akan tulis suami tak beri nafkah. Apa jadi begitu? Oi, dia tak pergi kursus ke ustaz? Dia pergi kursus kahwin 2 hari. Sebenarnya kursus kahwin ni tak boleh 2 hari, kena tambah lagi. Kena tambah. Nak ada pasca perkahwinan. Sebab bukan dengan cukup 2 hari itu terus bahagia. Tak, mesti cari ilmu. Bagi yang sedar, dia akan cari di masjid, di surau, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah maghrib. Dia akan top up ilmu dia. Tapi bagi yang tak sedar, pada dia berbaloi dengan kursus kahwin 2 hari. Maka tanggungjawab anak lelaki yang pertama adalah menanggung nafkah keluarga atau isteri, iaitu isteri dan anak-anak dia. Ini dia. Orang lelaki bila kahwin, isteri dan anak-anak mesti di bawah tanggungannya. Sebagai contoh, PKP baru ni, suami hilang pekerjaan. Selama setahun. Maka selama setahun itu, isteri yang menanggung nafkah diri dia, nafkah suami dia dan anak-anak dia. Maka lepas tahun, suami itu kembali bekerja. Maka suami kena tanya pada isteri dia, yang setahun awak keluarkan dahulu, awak memang nak beri pada saya sagu hati ataupun hutang? Maka isteri pun jawab, hutang abang, minta maaf. Maka wajib untuk suami bayar yang setahun tadi. Bab nafkah ini, tuan-tuan dan puan, jangan buat main. Dalam peruntukan enactment kita, Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan, bila mana si suami gagal memberikan nafkah selama 3 bulan, isteri mengadu pada mahkamah syariah memohon fasah, maka kalau berjaya dibuktikan, maka mahkamah ada kuasa untuk memfasahkan perkahwinan tersebut. Cukup dengan 3 bulan. Tapi kadang-kadang datang ke mahkamah, kita kata nak mohon fasah. Kenapa? Suami tak beri nafkah. Sejak bila tak beri nafkah? Sejak kahwin. Berapa tahun dah kahwin? 15 tahun. La ilaha illallah, dia pergi tunggu sampai 15 tahun. Sebab itu dalam bab nafkah ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia berkait dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang lelaki, tuan-tuan haji yang berada di hadapan saya yang dah berkahwin 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Ingat lagi tak di awal perkahwinan dulu sampai sekarang, setiap bulan ustaz saya tak pernah miss beri nafkah pada isteri dan anak-anak. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala 30 tahun kahwin mati.
barangkali perbuatan setiap bulan 30 tahun itu yang mencampakkan kita layak untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Siapa tahu? Sebab itu bila setiap bulan istiqamah, beri pada isteri, beri pada anak-anak, lillahi ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, kau murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Keluar, start motor, start kereta, pergi kerja, niat betul-betul supaya Allah Ta'ala redha, supaya Allah Ta'ala jaga kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini juga merupakan pertaruhan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diterima amalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak lelaki tugasnya memelihara dan menanggung nafkah ibu bapa yang uzur. Dan ibu bapa ini tidak dapat lagi menafkahkan diri mereka sendiri. Ni kerja anak lelaki. Saya ni mak ayah ada lagi ke tidak? Ada. Saya beri tak setiap bulan pada mak ayah saya? Saya bagi. Yang saya beri itu apa dia? Saya beri itu adalah sagu hati. Saya bukan nafkah sebab ayah saya ada pencen, dia boleh menafkahi diri dia dan mak saya. Dan ustaz tak payah bagi sebab dia boleh tanggung diri dia. Cara bercakap orang tak cerdik, habis tu yang saya boleh hadir kuliah malam ni, boleh bercakap, ada jawatan dan sebagainya, bukankah daripada usaha mereka. Sebab itu orang-orang muda, setiap bulan jangan pernah miss beri pada mak ayah. Gaji saya ciput ustaz, bagi 50. 50 seorang, baru 100. Tahun depan gaji naik, bagi 70. Kemudian naik lagi lah. Kita jangan duk ingat, mak ayah kita ada pencen, maka tak perlu beri. No. Orang muda kena ingat, kalau ayah kita ada pencen 6,000 sebulan, kita beri pada dia 200 sebulan. Cuba pergi tanya dia, yang ayah terima 6,000 dengan 200 yang saya bagi setiap bulan, mana paling berharga pada ayah? Mesti dia akan kata 200 tadi, kerana 200 itu daripada insan yang dia didik dan dia bela daripada kecil. Onok kan tuan-tuan haji, puan hajar, anak bank in setiap bulan, biar sikit pun. Tapi bila saya begini, ada juga jemaah kata, ustaz kata bolehlah, masalahnya anak saya kerja dah, saya pula dah yang kena beri pada dia setiap bulan. Dan buat macam mana tuan haji tak? Dapat anak begitu. Jadi kena hati-hati. Orang muda, bila mana ibu dan ayah kita ni, orang lelaki ni, dia uzur dan tidak boleh menanggung nafkah dirinya sendiri, maka menjadi kewajipan anak lelaki untuk menanggung nafkah mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga dan menanggung nafkah adik-beradik perempuan yang belum berkahwin, yang tidak mempunyai sumber pendapatan sendiri sekiranya bapa atau datuk tidak ada atau bapa dan datuk itu tidak mampu menanggung nafkah mereka. Kenapa pula dikaitkan dengan bapa dan datuk tadi? Sebab itulah wali dia. Orang perempuan daripada dia hidup sampai dia mati akan ada lelaki yang menjaga dia. Siapa? Wali dia. Bila mana dia ini bujang, maka ayah dia yang menanggung. Kemudian dia berkahwin, maka suami dia ambil alih. Kemudian suami dia dengan dia ini bercerai hidup ataupun bercerai mati, wali tadi pula yang akan ambil. Ayah dia tak ada dah ustaz, maka yang seterusnya akan mengambilnya, akan menjaga. Sebab itu, orang perempuan ini kejadian dia tak boleh nak bebas sangat. Tengok kita semayang, kita berada di lapam gini, dia tutup dengan itu. Itu kedudukan dia, lambang di sebalik hikmah tersebut. Orang perempuan bila dia terlampau bebas, tuan-tuan boleh tengoklah yang di media sosial hari ini bagaimana perwatakan, cara bercakap pun Masya Allah. Apa yang mahal pada orang perempuan? Iaitulah malu dia. Tapi bila mana malu sudah tiada kepada orang perempuan, apa berlaku hari ini? Maka mereka akan jual kemaluan dia, tuan-tuan dan puan. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Jadi, orang lelaki, anak lelaki wajib menanggung nafkah adik-beradik perempuan tadi. Yang tak ada pendapatan dan yang mana
ayah ataupun atuk tadi tak berkemampuan ataupun dah meninggal untuk menjaga mereka. Yang keempat, menjaga dan menanggung nafkah adik-beradik perempuan yang kematian suami. Sekiranya mereka tidak mempunyai sumber pendapatan sendiri dan sekiranya bapa dan datuk tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkah mereka. Saya ni 5 beradik, 4 lelaki, last perempuan. Andai kata adik saya yang bongsu yang perempuan tadi, suami dia mati. Kebetulan pula dia tak ada pendapatan. Ayah atuk saya dah tak ada sebagai contoh. Maka menjadi kewajipan kami 4 orang adik-beradik lelaki ini menanggung nafkah dia. Sebagai contoh, nafkah dia perlu 1,000 sebulan. Dah bahagilah seorang 200,500 sebulan dan 4 orang. Kan 200,500 tak boleh, gaji beribu. Okay. Kemudian yang kelima, anak lelaki bertanggungjawab menafkahkan anak-anak kepada adik-beradik lelaki yang meninggal. Jika bapa dan datuk telah meninggal dunia atau tidak mampu menanggung nafkah mereka. Sebagai contoh, Tuan Imam kita dia meninggal. Dia ada isteri dan ada anak. Nombor 4 tadi kita dah belajar siapa tanggung isteri dia, iaitulah adik-beradik dia, keluarga dia. Maka anak-anak Tuan Imam tadi siapa yang menanggung? Jawabnya adalah ahli keluarga Tuan Imam, yakni si mati tersebut. Soalan saya kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang ada dalam masjid ini. Nombor 4 dan nombor 5 ini, masyarakat Melayu Islam kita mak kilau tadi ni, yang duk bersilat dan tu hala barangkali baru ni, buat ke tidak? Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tunjuk dengan reaksi muka sudah. Kalau ada buat, anggut. Kalau tak buat, geleng. Tunjuk. Pakat geleng belaka. Soalan ni, kenapa tak buat? Saya tak tahu, Ustaz. Okeylah, malam ni dah tahu. Boleh buatlah mulai malam ini. Boleh call lah kakak ipar. Keperluan 4 orang anak saudara saya tu berapa sebulan dia? 1,000. Okey, baiklah, nanti kami bincang adik-beradik, transfer. Itu baru betul. Tuan-tuan perasan tak, bila abang kita meninggal, kadang-kadang hubungan kita dengan kakak ipar dan anak saudara kita tadi, anak abang kita kadang-kadang makin renggang. Bila kita akan jumpa hari raya, betul tak? Kita pun kata, oi besar dah anak saudara pakcik. Tanya besar begitu, duit haram tak transfer pun setiap bulan. Kalau tak buat, jawabnya apa? Jawabnya berdosa. Jawabnya berdosa. Ini bukan sunat muakkad, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kewajipan. Bila namanya kewajipan, maka kena buat. Cuba bayang, kita dalam semayang tak tinggal. Pahala bukan main. Ada juga dosa. Bimbang-bimbang seiringan, sama naik dengan pahala yang buat tadi. Dan lebih malang lagi, sehinggalah anak itu tidak perlu dinafkahi. Selama 10 tahun kita tak pernah beri nafkah pada anak saudara kita itu. Maka tuan-tuan hitung kiralah bagaimana perkiraan dosa dan pahala tersebut. Jadi, mulai malam ini, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang terpalit dengan situasi nombor 1 hingga nombor 5 ini, barangkali keluarga kita, barangkali jiran kita, barangkali kawan-kawan kita, saudara mara kita, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tolonglah sampaikan akan hukum hakam ini. Tolong sedar. Sebab nampak jauh sangat dalam bab ini. Kenapa kita tak buat, tuan-tuan dan puan-puan?
Sebab Ustaz, ni melibatkan duit. Kalau saya beri pada anak saudara saya, jadi maintenance saya dengan family saya terpaksa dikurangkan. Sampai tahap begitu kita fikir. Seolah-olah rezeki itu kita yang tentukan. Tuan-tuan tak yakin dengan Allah Ta'ala, kalau kita buat 4 dan 5 ini, barangkali Allah Ta'ala murahkan rezeki kita lagi. Tuan-tuan pun boleh merasai, siapa dia yang selalu menjadi penderma, selalu beri orang senang, beri makan, beri duit, cuba tanya dia, apa dia rasa? Allah Ta'ala akan balas, cuma lambat atau cepat saja. Balas ini tak semestinya kita hulur RM10 dan tabung masjid, Allah Ta'ala balas 100 minggu depan. Kadang-kadang hulur RM10 pada masjid, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala buat apa? Tak serabut dengan anak dan isteri. Anak tak pergi tuition pun pandai. Anak orang lain paksa pergi tuition. Ada. Cuba tengok keadaan ini. Allah Ta'ala boleh balas dalam pelbagai keadaan. Baik. Maka dalam situasi 1 hingga 5 ini, apa statusnya anak perempuan, Ustaz? Maka jawabnya, anak perempuan hanya bertanggungjawab pada diri mereka sendiri. Sekiranya mereka mahukan kebajikan, mereka boleh sahaja membantu kedua-dua ibu bapa, boleh bantu suami, anak-anak, adik-beradik dan sesiapa sahaja yang mereka kehendaki. Sebab bukan kewajipan mereka. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pergi tanya mana-mana ibu-ibu tunggal yang bekas suami tidak langsung bertanggungjawab kepada anak-anak. Tuan-tuan duduk di masjid tak nampak, saya di pejabat nampak. Kadang-kadang naik teksi, naik Grab semata-mata nak tuntut nafkah di mahkamah. Nak datang seorang tak boleh sebab tak hantar nursery mahal pula. Bawa anak, heret berekor di mahkamah. Nak masuk dalam dewan mana boleh budak-budak, kena duduk di luar. Kabut. Terpaksa minta polis mahkamah jaga. Kemudian kadang-kadang datang, kes pula tangguh, balik begitu saja. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat lagi di zaman pemerintahan Perdana Menteri Pak Lah dahulu, dia wujudkan BSK, Biro Sokongan Keluarga. Apa tugas Biro Sokongan Keluarga ni? Dia dana yang diberikan oleh kerajaan bila mana si ibu tunggal ini menuntut nafkah, sebelum dapat perintah ataupun duit daripada bekas suami, maka kerajaan dahulukan duit ni. Dan pihak BSK sendiri yang akan pergi kutip, pergi cari mana-mana suami, bekas suami yang culas memberikan nafkah tadi. Besar tu. Tak? Tugas tu. Apa yang meluluskan tu? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang besar kepada pemerintah-pemerintah yang lihat kepada isu-isu yang sebegini rupa, tuan-tuan dan puan-puan. Maka orang perempuan kalau dia itu nak kebajikan, maka dia boleh bantu. Bukan dipaksa. Ini tak, bila kahwin paksa isteri suruh bayar tu. Tuan isteri pun kata, seingat saya belajar khusus kahwin dulu, tanggungjawab ni tanggungjawab abang. Tak, tu khusus kahwin. Sekarang ni kita kena terima seadanya. Kena berkorban lah. Suami bab ni cukup cantik, berkorban lah, ikut sunnah Nabi, semua dia keluar. Kan? Kalau bab kena atas kepala dia, tak ada pula keluar benda-benda itu. Baik. Maka apa yang dilakukan oleh anak perempuan sebenarnya bukan tanggungjawab, tetapi sumbangan mereka yang pasti akan mendapat ganjaran di akhirat nanti sekiranya sumbangan itu dilakukan dengan ikhlas. Sebab itu, orang perempuan walaupun dia dapat faraid satu bahagian, maka Allah Ta'ala lebihkan dia belah sini pula. Orang lelaki Allah Ta'ala beri 2 bahagian. Maka tanggungjawabnya lebih. Orang lelaki dia punya kuasa besar. Kuasa talak dia. Kuasa rujuk dia. Isteri setuju ke tak setuju tak jadi masalah sebab kuasa dia. Kuasa dia nak menikah lebih pada 1, dia boleh.
Kuasa dia nak menentukan anak ni patut sekolah yang mana. Itu kuasa dia. Sebab itu orang lelaki ni disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki menjadi ketua dan pengawal bagi orang perempuan. Baik. Terusnya tuan-tuan dan puan-puan. Belum itu, minit lagi. Oh, 4 minit lagi. Saya ada soalan orang tanya. So, kita pergi pada seterusnya, kita jawab soalan dulu. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Saya jemaah Masjid MBE. MBE ni apa? Masjid Bandar Estate. Oh, singkatan Kalau masjid saya, Masjid Batang Benar. Masjid Batang Benar. MBB lah. Okey. Saya ada pertanyaan dan inginkan penjelasan. Permasalahan saya, abang saya baru meninggal sebulan lalu. Abang dia meninggal. Arwah yakni si mati meninggalkan 6 anak kandung dan 4 anak tiri. Persoalannya, dia telah menukar nama pemilikan tanah kampung dan kebun kepada anak tirinya, bukan kepada anak kandungnya. Pertukaran berlaku tanpa pengetahuan anak-anak kandung dia. 2 bidang tanah ini adalah tanah penurunan dari emak dan datuk nenek kami dulu. Makna kata dah jadi milik abang dia lah. Tanah ini totally berpindah milik kepada bukan waris. Maksudnya, dia beri kepada anak tiri dia. Anak tiri bukan ahli waris ya. Sebagai contoh, kita kahwin dengan janda. Janda tu anak 4. Tu anak tiri kita. Kita ni suami janda tadi. Bekas, makna kata yang kita kahwin janda tadi. Jadi bila kita mati, anak tiri dapat tak? Tak dapat lah sebab dia bukan anak kita. Kecuali anak kita. Siapa anak kita? Anak kita dengan isteri dulu, anak kita dengan isteri yang janda kita kahwin tadi, yang baru dilahirkan. Itu baru ahli waris. Jadi yang ni, dia beri kepada anak tiri dia. Apa yang menyedihkan saya, anak-anak tiri ini sudah mengiklankan tanah-tanah ini untuk dijual. Saya bersangka-sangka mungkin anak-anak tiri ini telah merancang dan mempengaruhi, memaksa atau berlaku tanpa sedar arwah itu. Anak-anak kandung arwah ini telah datang mengadu pada saya. Saya harap Ustaz boleh membantu saya dalam penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Tak perlu ulang soalan tadi. Okay. Kita pergi kepada hukum. Tanah itu milik siapa? Tanah itu adalah milik abang dia. Yang dia cerita daripada mak kemudian itu tak payah cerita sebab yang tadi mati belaka dah. Sebagai contoh, Bilal kita beri tanah pada saya. Tuan-puan nak cakap tanah dia lagi ke tidak? Tak bolehlah sebab tanah saya. Okay. Maka abang dia tadi menukarkan nama dia kepada nama anak tiri dia. 4 orang tadi. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab waktu dia hidup terpulang pada dia. Dia nak tukar pada nama siapa? Pada nama Ustaz Ihsan pun boleh. Tak ada masalah. Jadi dia tukar pada 4 orang ini. Maka bila mana dia meninggal, barangkali anak-anak itu, anak-anak kandung baru tahu. Bila dia baru tahu, dia tengok pula anak-anak tiri tadi mengiklankan tanah-tanah tersebut. Dia jadi berderau darah. Status sekarang ini, adakah sah dari segi hukum menjadi milik anak-anak tiri tadi? Jawabnya sah kerana diberikan oleh si mati pada mereka waktu bila mana mereka hidup. Cuma persoalannya adalah, apa dia? Persoalannya adalah, katanya ada unsur paksa dan sebagainya. Kalau pergi ke pejabat tanah, tak layan. Sebab borang 14A dan sebagainya telah sign dan berlaku pertukaran nama. Habis tu bagaimana nak buat?
Jawabnya, bolehlah kita pergi pada angle yang lain, menafikan pemberian si mati kepada anak-anak tiri itu. Iaitu apa? Permohonan untuk pengesahan hibah, pembatalan hibah yang dibuat oleh si mati kepada anak-anak tirinya itu. Pembatalan ini bukan hanya bercakap kosong, mesti bukti. Bila dipaksa, paksa macam mana, hari apa, pukul berapa, siapa yang paksa. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila berlakunya perbicaraan, kalau kita faham di pejabat tanah, kita bukan boleh main tukar nama kita berdua saja, akan ada pegawai pejabat tanah. Betul tak tuan-tuan? Dia akan tanya ke tidak, betul tak nak serah ni? Dia akan tanya ke tidak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kes ini, saya katakan dari segi hukum selesai, cumanya kalau ada unsur-unsur yang saya nyatakan tadi, maka menjadi hak bagi pihak anak-anak kandung tadi mempertikaikan di mahkamah. Dan burden of proof, beban pembuktian itu adalah kepada mereka. Jadi dia kena bukti lah. Tapi kalau bukti tak berapa nak kuat, hanya bersangka sangkaan itu adalah lebih banyak, lebih baik padamkan sahaja hasrat tersebut. Tapi kalau ada pembuktiannya, maka dipersilakan. Tak ada masalah. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi di lain waktu pada bulan hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan terus sihat, tak ada apa-apa, dan saya minta tuan-tuan doakan saya supaya isi dan kulit tadi cepat bertangkup. Sebab isu saya tu je, tak bertangkup lagi. Jadi nak berjalan lasak-lasak, nak berlari pada sana, tak boleh lah. Tak? Jadi nak bertangkup tu sahaja. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.